Akhmar, Ustaz, macam mana nak hapuskan sihir orang hantar? Nak hapuskan sihir orang hantar memang kena buat rawatan lah. Kena buat rawatan. Konsisten dia guna. Kalau tuan sudah guna mandian bidara, boleh guna. Kalau belum guna, bagi saya, cubalah guna. Kita punya mandian ini, dia tak ada apa-apa tuan-tuan. Tak ada pewarna. Nampak ke ni kalau saya tunjuk? Dia, atas sikit mana? Ni. Dia tak ada warna. Dia memang bau bidara, dia tak ada bau lavender ke kasturi ke gaharu ke strawberry ke orange ke apa semua. Dia memang daripada parti bidara semata-mata, sebab kita tak ada campuran, sebab kita spesifik ataupun kita keluar produk ini fokus untuk mereka yang ada masalah gangguan saja, dan kita tak ada pewarna, memang tak ada, kita fresh bau bidara yang original. Memang siapa-siapa yang pernah guna bidara ikhtiar syifa, semuanya akan kata lain bidara ikhtiar syifa ni berbanding dengan jenama-jenama di lain di pasaran. Sebab biasanya orang hijau lah, dengan tema dia punya macam-macam lah, dia punya perasa tu. Tapi kita tak ada, sebab kita fokus untuk masalah gangguan. Sama juga bila tuan-tuan guna minyak bidara ikhtiar syifa, memang dia bau dia lain lah daripada yang lain. Kemudian kita ada juga jus kurbi untuk minum. Jus ni memang buah tin rasa sebiji-sebiji buah tin dan juga buah kurma. Kita ada kurma ajwah, kan, itu yang disebut oleh Nabi, dan kita guna daun bidara dengan kuantiti yang sangat banyak. Kita blend daripada daun betul lah. Okey. Kita bukan guna pati dan sebagainya. Kemudian, jadi macam mana nak hapuskan sihir? Kita kena buat rawatan untuk batalkan sihir itu. Apakah sihir itu boleh dihantar kembali? Tidak. Sihir tidak boleh dibalas dengan sihir. Haram hukumnya. Banyak sekali kaedah-kaedah bila kita pergi jumpa bomoh, dia hantar kembali sihir. Benarnya dia hantar kembali sihir itu adalah disihir kembali. Istilah sopannya dihantar balik. Tapi istilah yang betulnya adalah disihir kembali. Sihir lawan sihir, haram hukumnya. Sihir itu pun haram, melawan sihir dengan sihir itu pun haram. Orang yang sihir kita itu pun berdosa, kita menyihir dia kembali pun berdosa. Sebab tu selalu saya pesan dalam kita mengambil rawatan, pastikan kaedah rawatan kita adalah patuh syariah. Sekali kita jumpa dengan rawatan bomoh, rawatan yang menggunakan jin, rawatan yang tidak patuh syariah, maka ia boleh menjadi asbab kepada sakit kita yang sepatutnya boleh sembuh dengan segera ataupun dalam masa yang singkat menjadikan berpuluh-puluh tahun. Sebab apa? Sebab orang hantar jin kat kita, kita guna bomoh pun hantar jin juga. Maka kawan tu hantar jin lain balik, bergaduh jin. Akhirnya yang duduk dalam tubuh kita tu jin mana satu tak tahu. Adakah jin bomoh? Adakah jin si tukang sihir yang hantar, ataupun jin bomoh yang minta yang jaga kita itu tadi? Sebab bila kita berubat dengan orang guna jin atau bomoh yang menggunakan jin sebagai perantaraan ataupun perlindungan, maka dia akan datang kepada tubuh seorang masa pesakit sihir tadi. Halau jin tu keluar, maka jin dia lah yang jadi khadam ataupun jaga tubuh kita. Soalnya sampai bila? Satu masa dia akan balik kepada tuan dia dan kita sakit balik. Ataupun kalau dia masuk dalam tubuh kita, maka menyebabkan kita lagi sakit, lagi lemah tubuh kita. Maka bila datang jin yang asal sihir itu terkembali, lagi berdendam berkali-kali kepada kita, menyebabnya sakitnya lagi lama. Itu pasal kadang-kadang terjadi di sesuatu institusi, sesuatu organisasi, sesuatu pejabat, sesuatu sekolah dan sebagainya, yang asal histeria seorang je, tapi pengurusan silap panggil perawat. Bukan dia panggil mu'alij, pengamal perubatan Islam. Dipanggilnya bomoh. Bomoh pun buatlah campi mentera. Dipanggilnya sami, dipanggilnya dukun, buat upacara dengan berasak kemenyan. Panggil jin-jin dia jaga sekolah ni. Jaga pejabat ni, jaga institusi ni. Bila jaga situ, jin yang asal tadi dah keluar lah. Keluar pun dalam keadaan marah. Sebab ada geng baru datang kacau, halau dia, zalimi dia. Ini pernah berlaku. Bukan pernah berlaku lah, selalu berlaku. Akhirnya bila suatu jin bomoh tadi menguasai satu tempat, dia akan keluar juga, dan sikap jin tu jahat. Maka dia rasuk lagi budak tu, ni. Akhirnya panggil bomoh tu balik. Maka kaya raya lah si bomoh tu tadi. Sebab tu pernah dibuat satu kajian antara punca pendapatan ataupun antara sumber bidang pekerjaan yang paling senang dan paling banyak pendapatan adalah bomoh.
Jadi bomoh ni kaya tuan-tuan, tak boleh nak diaudit dan sebagainya sebab duit banyak orang bayar cash, orang bukan transfer. Sekali kena 3,000 modal air liur je. Maknanya modal fizikalnya tak ada. Kalau kita bidara ni ada juga. Lepas tu kadang-kadang orang PM kita, ruqyah pun kena bayar juga. Tak, kita tak ruqyah kalau ruqyah kita tak bayar. Cuma kita bayar masa orang yang meruqyah tu. Sama di pusat rawatan, orang pergi kita pusat rawatan Rasulullah, alah nak ruqyah, nak kena ruqyah pun kena bayar ke? Bukan tuan-tuan nak bayar ruqyah tu, tapi bayar masa orang meruqyah tu. Sebab dia pun ada anak bini juga. Anak bini dia bukan makan ruqyah, anak bini dia makan nasi, makan beras, makan lauk macam kita juga. Jadi macam kita di Darussalam, peruqyah adalah sukarelawan. Sebab tu kadang-kadang ramai, kadang-kadang sikit, kadang-kadang tuan-tuan kena menunggu lama, kadang-kadang tak perlu menunggu lama, cepat je. Kadang-kadang perawat lebih ramai daripada pesakit, kadang-kadang pesakit lebih ramai daripada perawat. Kita pun bagi allowance ikut, ada orang kata sebagai sagu hati. Sebab mereka pun bila tinggalkan masa bekerja, masa-masa yang mereka boleh cari pendapatan dan sebagainya untuk berkhidmat di pusat rawatan, maka kita perlu bagi sagu hati untuk minyak, untuk makan minum dan sebagainya, macam tu. Jadi sama juga bidara. Orang tanya, bukan kita beli botol pun, kita beli manis daun-daun, kita beli peruqyah di pusat rawatan pun kita bagi sagu hati, kepada datuk tuan guru pun kita bagi sagu hati, macam tu. Jadi kena betul lah. Ada tak ramai tapi 1,000 adalah seorang. Dia tanya pelik-pelik, yang ni pun kena bayar ke? Halah, benda ruqyah macam ni pun. Jadi susah juga kita nak jawab. Tapi tuan-tuan kena faham, perawat ataupun mu'alij, dia bukan makan ayat Al-Quran, dia makan nasi, dia minum air, dia makan gula, minyak, semua kena beli juga. Ini sebagai selingan lah ya. Minta maaf.